العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا. ربي يسر ولا تعسر وأتمم بالخير. أما بعد. Kita baca Abu Daud, hadis yang ke-383. Sila Ustaz. Boleh baca terus. Tak apa. Bafu fil adha yusibu dhaila. Bab berhubung dengan kekotoran mengenai akan kain yang labuh. Az-zail maknanya kain yang labuh. Adha dimaksud, perkataan adha di sini, tajuk yang diketengahkan ini berbagai-bagai tafsiran daripada kalangan ulama. Ada yang menyebut adha ini maknanya kekotoran. Yang dimasukkan kekotoran di sini adalah najis. Kekotoran najis itu adha. Pendapat yang kedua kata segala jenis kekotoran, dia termasuk umum. Pendapat yang ketiga kata kekotoran yang dimasukkan di sini macam tanah, air liur, hingus, itu kekotoran yang dimasukkan dengan perkataan adha di sini. Bila seseorang yang berpakaian labuh, ini maknanya kaum wanita, bagi lelaki dia digalakkan, disunatkan atas kepada buku lali. Ini bagi perempuan tak apa, untuk menutup aurat dia. Sebab kaki, jumhur ulama berpendapat sebahagian daripada aurat perlu ditutup sampai tapak kaki. Wala yubdina zinatahunna illa ma zahara minha. Dalam surah An-Nur disebut orang perempuan yang baik itu tidak boleh menzahirkan melainkan apa yang telah diizinkan. Illa ma zahara minha, melainkan apa yang telah zahir pada tubuh badan wanita, iaitu al-wajhu wal kaffani, muka dan dua pergelangan tangan. Maka kaki termasuk di dalam aurat. Oleh kerana itu, wanita-wanita di zaman Nabi SAW, mereka biasanya memakai pakaian yang labuh sampai ke lantai, sampai ke bumi. Lalu hadis yang kita akan baca ini, seorang sahabat dia tanya Rasulullah, macam mana pakaian yang labuh itu yang kena adha? Adha tadi kita sebut ada yang terjemahkan kekotoran. Kekotoran yang dimaksudkan di sini adalah najis. Kena najis lah. Pendapat pertama kata macam tu. Yang keduanya kata apa-apa bentuk kekotoran, najis pun termasuk, apa dia tak najis pun termasuk, asalkan benda kotor kena kepada pakaian tersebut. Dan ada juga pendapat yang menyebut memang najis, tapi najis itu najis yang kering, bukan melibatkan najis yang basah. Okey, terus. زوج النبي صلى الله عليه وسلم وقالت إن امرأة أطيل ذيلي وأمشي في المكان الكذب. وقالت أم سلمة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يطهره ما بعد. Imam Abu Daud dengan sanadnya menyebut daripada Ummu Salamah, isteri Nabi SAW. Dia kata sesungguhnya aku seorang perempuan yang panjang pakaianku dan aku berjalan pada tempat yang kotor. Jadi kotor di sini itulah yang disebutkan tadi di dalam bertafsirkan tajuk itu, termasuklah dengan perkataan qazir tadi. Qazir di situ ataupun adha di dalam tajuk tadi, ada pendapat yang kata memang kayak najis lah. Kalau sekiranya
Tanah biasa tidak menjadi masalah. Kalau kena kotoran tanah biasa, memang Rasulullah pun dia sembahyang atas tanah sebelum dibina masjid yang canggih kan. Zaman Rasulullah, sahabat ni memang sembahyang atas tanah. Itu yang timbul isu. Kalau tengok dalam hadis Sahih Bukhari yang Rasulullah sembahyang kan, sembahyang istisqa tu, dia sujud atas tanah yang kena air, tempat yang becak, sampai Rasulullah pun terkena kesan daripada tanah yang bercampur dengan air. Sebab itu di zaman Nabi SAW, lepas sembahyang tu, bila dah dahi kena lantai kotor ni, tu dia orang sapu muka, bagi salam tu sapu muka. Itu yang selalu saya sebut kan. Isu sapu muka tu kena sujud atas lantai, atas tanah, atas pasir. Kita sujud atas sejadah, sapu muka juga. Bukan kata haram, tak. Tetapi isu sapu muka dia tak ada kaitan dengan sembahyang. Tak termasuk dalam rukun 13. Bukan sunat muakkad, bukan sunat hayah. Dia sesuatu perbuatan di luar sembahyang. Tidaklah kita yang mengaji hadis Diubendi ini nak kelahi dengan orang yang sapu muka. Siapa-siapa nak sapu muka, sapulah, tak ada masalah. Itu bukan isu kelahi dengan orang. Cuma apa dalilnya, apa sebabnya, apa alasan orang sapu muka ni sebab apa? Kalau sejarah dulu ini sejarahnya. Kalau kita sembahyang, orang yang sapu muka sebelah kita pun kita tak ganggu pun. Dia nak angkat tangan, pegang tangan dia, jangan sapu muka. Kita tak cakap macam tu. Tetapi kita kena tanya lah, ini adakah sebahagian daripada sembahyang? Dia tidak. Sapu muka macam tu dulu. Lalu dia berjalan tempat-tempat yang kotor. Lalu Ummu Salamah ni dia jawab. Seorang perempuan tanya kepada Ummu Salamah. Jadi Ummul Walad, ingat dulu perkataan Ummul Walad, ibu kepada seorang budak bagi Ibrahim. Maknanya anak Ibrahim, dia suami isteri kepada Ibrahim lah, bin Aus bin Abdul Rahman bin Auf. Ummul Walad dulu, ingat dulu perkataan tu. Nanti kita sebut tentang kedudukan dia. Lalu Ummu Salamah jawab, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yutahhiruhu ma ba'dahu. Membersih akannya zail tadi, ma ba'dahu, sesuatu yang diselepasnya. Apa maksud bila dia serik kekotoran? Sama ada yang diterjemahkan dengan tanah tadi ataupun dengan najis. Ini kotor, dibawa, maknanya di depan tu suatu tanah yang suci, yang tak kotor, maka tanah ini membersihkan yang kotor tu. Dia bersih. Kena kotor lagi, yang selepasnya membersihkan. Maka pakaian itu dianggap bersih. Bila bersih, boleh kita tunaikan sembahyang dengan menggunakan pakaian tersebut, sebab telah dibersihkan. Okey, kita baca hadis yang kedua terus. فكيف نفعل إذا مطرنا؟ قال ليس بعدها طريق هي أطيب منها. قال قلت بلى. قال fahazi bihazihi, maknanya tanah ini bersih tanah ini bersih tanah ini, macam tadi juga. Jadi kita tengok kedua-dua hadis ni menyebut bahawa tidak menjadi halangan ataupun tidak menjadi kotor pakaian yang kena kekotoran bila dia berjalan di atas lantai ini, di atas tanah-tanah yang selepas daripadanya membersihkan tanah yang kotor. Kalau kita timbulkan isu tanah, maka tak ada masalah lah, tanah itu tidak najis. Sebab itu ulama khilaf dalam masalah ini. Kalau sebut tanah, maka tak ada masalah. Sembahyang atas tanah pun boleh kan? Apatah lagi kalau kena pakaian lagi boleh. Pendapat yang kedua kata kalau kotor yang dimaksudkan di situ, maka kotor yang beretuk macam kahak, hingus, air ludah, benda-benda yang tak najis tetapi kotor juga. Benda tu kotor tapi dia tidak najis, tak apa juga. Maknanya takwilan yang kata tanah kotor itu tanah, tak ada masalah. Yang keduanya, kotor yang tidak melibatkan najis pun boleh sembahyang dengan menggunakan pakaian tersebut.
Tapi bagaimana ada ulama, sebahagian ulama pegang kepada zahir hadis ini, kata najis. Bila kata najis, maka dia beramal dengan hadis ini. Bila dia kata kotor yang dimaksudkan yang kena pakaian itu adalah najis. Bila najis membersihkan tanah-tanah yang selepas daripadanya, dia beramal dengan hadis ini. Jadi maknanya itu masalah khilafiah daripada kalangan ulama yang menterjemahkan azhar di situ macam mana. Ada beberapa pendapat yang kita sebutkan tadi. Cuma di sini kalau kita nak tengok di sudut pendapat yang lebih rajih, para ulama menyebut yakni agar chalte waktu karte ke zamin lagi ke gunara ko rasta ke napak lek jaiga tu usko hukum kya hai. Kalau sekiranya pakaian yang terkena kekotoran yang berada di atas zamin, maknanya tanah, pakaian itu jadi kotor. Jadi bagaimana hukum kita menunaikan sembahyang dengan pakaian yang kotor tersebut? Jadi ulama sebut Ibrahim bin Abdul Rahman, tadi dia cerita masalah perawi. Yang seterusnya dia kata hadisul babi liktifaq muhtajit ta'wil hai. Hadis ini ulama-ulama hadis kata perlukan kepada takwilan. Tak boleh kita tengok secara zahir sahaja. Kita tengok secara takwilan. Jannah cahaya perlu diketahui agar kapra ternajasat si napak ho jayega tu usko tatri ke liye bi iktifaq ghusl daruri hai. Dia kata kalau sekiranya najis terkena kepada mana-mana pakaian, tidak sepakat para ulama kata kena bersih dengan air. Ia alama Torabashti ne uska per ulama ke ijma' nakal kiya hai. Torabashti menyebut bahawa ini sepakat para ulama. Kenyataan Torabashti dia kata ini sepakat. Maka najis kalau terkena kepada pakaian mesti dibasuh dengan air. Maknanya hadis ini khilaf jumhur ulama. Sebab tu kena takwil. Dan ada hadis-hadis yang sahih. Hadis ini sekalian kadang-kadang ditinggalkan oleh ulama. Macam mana faham hadis itu? Jadi kenyataan sebahagian daripada ulama, hadis itu perlu ditakwilkan. Dia kata इस हदीस में अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमारी है कि युताहिरुहु मा बअदहु यानी ज़मीन का नापाक हिस्सा पर उबूर के जब ज़मीन के पाक हिस्सा पर गुजरगी तो जो कुछ नजासत व गैरहु कपड़ा के लगाई हो जाए तो उस पर न मिट्टी के रखने ज़ाइल हो जाएगा. Pakaian yang kita berlalu di atas zamin, atas tanah, terkena sesuatu kekotoran, maka kekotoran yang selepasnya dapat membersihkan kekotoran yang sebelum daripadanya. Bizahir hadis ijma' ulama ke khilaf hai. Di sudut zahirnya hadis ini khilaf pendapat jumhur ulama. Sebab jumhur ulama kata mesti dibasuh dengan air. Dia kata isliye, oleh kerana itu takwil ke jati hai hadis mein lafaz qazir se najasat murad nahi hai balki tin syari'. Dia kata di sini jumhur ulama berpendapat kalau terjemahkan najis tidak tepat. Terjemah najis tidak tepat. Tetapi yang dimaksudkan di situ sesuatu kekotoran yang dianggap sesuatu kekotoran, sesuatu benda yang kotor yang bercampur dengan tanah. Yang kotoran itu tidak dianggap sebagai najis. Kerana najis kena kepada pakaian. Kalau terkena kita kata pada tanah itu sendiri, kita dah belajar dalam bab yang lalu kan, kalau siram air ataupun dengan pancaran matahari dibawa oleh udara dalam masa yang panjang, maka habislah najis yang duduk atas tanah. Itu cerita lain. Ini najis yang duduk pada pakaian. Najis yang duduk daripada pakaian. Jadi ulama menghuraikan di sini bahawa kekotoran itu bukan kekotoran yang dianggap ataupun melibatkan najis. Macam kita kata hingus, kotor juga kan? Air liur kotor juga. Kahak kotor juga.
Mana di zaman dulu pun orang ludah kata-kata tempat. Dia kata-kata jalan. Bila seorang perempuan yang berkain labuh, lalu dia langgarlah kotoran tadi. Yang tu terjemah paling betul. Walaupun yang kita tidak menafikan dengan terjemahan-terjemahan yang kita sebutkan tadi najis. Dan ada pendapat yang kata najis juga. Ini ringan sikit terjemahan dia daripada hak atas tadi. Hak atas tadi najis boleh. Yang kedua ni najis juga. Tetapi najis itu adalah najis yang kering. Bila kering tak apa, dia tak lekat kuat. Yang tu kita boleh terima juga. Kalau yang basah memang dia melekat. Najis itu basah terlekat pada pakaian. Dia mesti dibasuhkan dengan air. Takwilan yang kedua tadi, iaitu takwilan yang menceritakan tentang najis kering, yang tu kita boleh terima juga. Kalau basah kita tak boleh terima. Sebab itu hadis tidak boleh faham dengan betul kalau kita tengok di sudut zahir. Ya, ini yang menyebabkan kadang-kadang orang fiqh marah orang mengaji hadis. Orang fiqh marah orang mengaji hadis, dia tak mengaji fiqh. Kadang-kadang logik juga dia marah tu adalah alasannya. Sebab ada orang mengaji hadis buat cincai dia panggil, lebih kurang. Tak apa, hadis ni ada, dia pegang, dia amal. Kadang-kadang logik juga orang marah kan. Sebab tu ada orang fiqh kata mengaji hadis pun kena tengok-tengok fiqh juga. Bagi saya tak perlu tengok fiqh ni. Mengaji hadis dia tak perlu tengok fiqh. Dia kena belajar betul-betul fiqh. Baru dia faham. Dia tak boleh tengok-tengok. Mengaji hadis pun kena tengok-tengok juga fiqh. Tak boleh tengok. Hadis, orang fiqh pun dengan tengok-tengok hadis, dia kena belajar hadis. Orang fiqh dia kena belajar hadis, orang hadis kena belajar fiqh. Kalau tidak, sebagaimana yang disebut oleh Ibnu Jauzi di dalam kitab Talbisul Iblis, orang hadis pun kena tipu dengan setan, orang fiqh pun kena tipu dengan setan. Orang hadis ni dia rasa dia hebat lah, sudut sanad apa semua kan, tetapi istinbat kadang-kadang tak tepat. Orang fiqh dia action di sudut apa, cara istinbat hukum, tapi kadang-kadang ambil hadis dhaif, kadang-kadang hadis maudhu', dia ambil juga dia orang fiqh pun ada. Jadi hadis kena belajar betul-betul, tak boleh tengok-tengok. Fiqh kena belajar betul-betul, dia tak boleh tengok-tengok. Jadi tak betul cara kita hurai ataupun kita amalkan dengan sesuatu hadis. Jadi saya nampak antara beberapa keterangan yang dihuraikan oleh ulama' tadi, yang lebih hampir kepada ketepatan, iaitu kotor yang tidak membawa kepada najis. Ataupun yang ringan sikit, maknanya najis itu najis yang kering. Yang kedua, masalah hadis yang pertama tadi, kalau nak dipegangkan hadis yang pertama, Ummul Walad yang saya sebutkan tadi, dia seorang tabi'in, seorang tabi'in yang majhul, tak tahu siapa nama. Kalau sahabat tak apa, kullu sahabi udulun. Kalau sahabat tidak diketahui, boleh diterima, kerana sahabat ini adil. Tetapi kita kena faham tuan-tuan, adil yang dimaksudkan oleh ulama-ulama hadis di sini, adil ataupun siqah di sini, mereka tidak menipu. Sudut tu kita boleh terima. Ada pun sebahagian sahabat yang memang adil, dia siqah, tetapi ada yang di sudut ingatan dia tidak berapa kuat, walaupun dia sahabat, maka hadis yang dia riwayatkan boleh dipertikai. Bukan semua hadis yang dilaporkan oleh sahabat kita terima. Dia udul di sudut apa? Udul di sudut dia tidak cacat, di sudut husnul muru'ah, akhlak dia cantik, dia tidak penipu. Tetapi ada kelemahan di kalangan sahabat, sebahagian sahabat di sudut ingatan. Sebab itu bukan semua sahabat ini meriwayatkan hadis. Kalau tidak, semua ingatan sahabat itu okey semua. Semua sahabat ini alim belaka. Bukan semua sahabat ini alim. Ada kalangan sahabat ni yang alim, yang melaporkan hadis, meriwayatkan hadis, dia hafal hadis. Ada sahabat yang tidak meriwayatkan hadis, melainkan sedikit sangat, sebab ingatan tak berapa kuat. Ingatan tak berapa kuat itu boleh bertikai. Dan ada di kalangan sahabat yang melaporkan hadis secara waham, secara ragu, yang ni pun boleh dipertikaikan. Bukan nak pertikaikan ketokohan, kehebatan sahabat itu, maknanya apa yang dilaporkan itu boleh sentuh lagi. Tetapi Ummul Walad ini seorang tabi'in. Tabi'in tidak dijamin tentang keadilan dia. Sebahagian ulama hadis kata Ummul Walad ini dia seorang perempuan yang majhul, maka hadis yang dia laporkan itu tidak boleh dipakai sebab dia tidak dikenali. Tetapi sebahagian ulama kata dia bukan tidak dikenali, dia dikenali, namanya Humaidah, sebagaimana yang disebut oleh Ibnu Hajar. Humaidah ini seorang tabi'in, dia seorang yang siqah,
Maka berdasarkan kepada kenyataan yang kedua ini, hadis ini boleh pakai. Sebab walaupun dia tabi'in, tetapi tabi'in yang dikenali, bukan dia majhul. Okey. Di dalam menentukan hadis ini sahih ataupun tidak sahih, itu pun berlaku khilaf di sudut matan, dan di sudut sanad dia pun berlaku khilaf. Jadi kalau begitu kita tolak ansur lah. Yang kita nak cerita, yang kita kena iktiraf sungguh, nak ke tepi sungguh-sungguh ni, hadis yang sepakat ulama perawi tu ditolak semua ulama. Tu kita kata tak boleh pakai lah. Ditolak tak ditolak ansur lah bab tu. Ataupun satu hadis tu bukan sahaja sanad dia, matan ulama tak pakai langsung. Kerana apa tak pakai? Kerana bukan masalah kekuatan hadis kadang-kadang, kerana meragukan, keliru. Macam mana nak faham hadis itu? Macam yang kita sebutkan tadi, jumhur ulama kata hadis ini perlu ditakwilkan, dia tak boleh pegang secara zahir. Jadi kesimpulannya, kita raikanlah juga kalau orang nak pegang pada zahir hadis ni. Cuma kuat tak kuat je isunya. Orang nak pegang pada zahir hadis ni, pakaian kena najis, lalu atas tanah, dia boleh bawa sembahyang. Bagi saya tak pegang. Tetapi kalau orang pegang, kita raikanlah juga dipegang pada zahir hadis ni. Dipegang zahir macam tu. Ataupun dia kata yang najis tu najis kering, itu pun tak apa juga. Tetapi yang paling tepat yang saya nampak, dia bukan najis yang melibatkan kekotoran yang melibatkan najis. Kekotoran di situ dia tidak melibatkan najis. Itu majoriti ulama pegang macam tu. Okey, babul adza yusibun na'la. Okey, terus. Okey, apabila seseorang itu memijakkan kekotoran dengan kasutnya, maka tanah itu adalah bersih. Maka dia jijak kekotoran. Kotoran macam tadi kita sebut tadi. Dia jalan-jalan ke seterusnya, pijak tanah-tanah yang lain, maka membersihkan kekotoran yang dia pijak. Okey, terus. Kalau yang basah kena basuh. Kalau yang kering, yang tak lekat tak apa. Kalau tanah-tanah biasa lagi tak apa. Okey, terus. Terus. Wallahu a'lam.